Dan saya tahu tak, saya ini cantik sangat. Abang ni dah kenapa? Ha? Abang patut biat Saya pakai macam ni, yang selekeh macam ni, abang cakap saya cantik. Kalau ia pun nak bawa saya makan macam ni dengan lilin bagai semua, bagilah tahu awal. Bolehlah saya bersiap untuk abang. Ini pakai macam ni, kata macam bidadari. Tak apa-apa je abang ni. Mana abang terbiat Ha? Mana semua pekerja kita ni? Ha? Kenapa chalet kita senyap? Mana diorang pergi, bang? Ni sayang, semua pekerja-pekerja kita abang dah suruh balik awal. For my truth. Oh, Princess. Princessku, dengar ni. Abang tak katakan bila nak pi. Tarikh pun abang tak kata. Betul tak? Ha. Abang nak pi pun, abang nak bawa Princess. Tengok. Surprise. Bawa pergi mana? Ada lah. Ni, tiket dah beli siap dah. Abang cuma tak mahu habak ke Princess. Kita nak pergi tempat buat teka. Tempat apa? New Zealand. Kita pergi dua lah. Itu dia tadi dua sedutan drama yang mungkin menggamit juga memori dan juga kenangan anda. Ada yang pertama tu sanggup bagi cuti kat pekerja-pekerja sebab nakkan waktu berdua bersama dengan pasangan. Dan ada satu lagi tu pasangannya yang dah siap belikan tiket kapal terbang nak bawa bercuti ke New Zealand. Fuyo, bestnya. Tapi kalau lihat balik kan complicated juga. Perempuan ni kadang-kadang dah disurprise tapi macam dia tak nak pula. Ada macam-macam sebenarnya. Tapi kalau cakap tentang pasangan ini, waktu berdua bersama pasangan ataupun we time ni, ada kajian yang mengatakan sekurang-kurangnya setiap pasangan memerlukan sekurang-kurangnya 10 minit setiap hari untuk sama-sama menzahirkan rasa empati, sayang dan juga perhatian yang diperlukan untuk sesama pasangan. Tapi betul ataupun tidak, itu nak terus kita kongsikan bersama dengan panel-panel kita di studio hari ini. Fatin. Kita ada Dinas Mokhtar. Sihat Dinas? Alhamdulillah sihat. Dan kita ada Izzat Lazim yang tadi bersama kita. Dan juga Fazli Yusof iaitu perunding motivasi. Cik Fazli sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita hari ini. Okey, dan bercakap mengenai curi masa berdua ataupun we time itu, kita nak mulakan dengan Dinas lah. Apa yang Dinas faham ataupun terfikir kalau we time ni apa yang selalunya dilakukan? We time ni selalunya sebab kalau nak pergi holiday dengan keadaan sekarang ni susah sikit lah kan. Kalau ada masa nak pergi cuti-cuti Malaysia pun mesti bawa anak-anak sebab kesian kat diorang. Betul tak? Jadi tapi kita orang punya we time ni selalunya kita appreciate little things yang macam pergi grocery sama-sama diorang pun We time. is we time for juga. me. And dulu sebelum ni movies lah, sebelum PKP. Tapi sekarang dah tak boleh. So kita punya we time tengok movie kat rumah je lah. Tapi diorang je lah. Anak-anak semua tidur awal. Dan kita we time dengan tengok movie. Bagaimana kita nak membahagikan masa ataupun nak mencipta momen-momen indah dengan pasangan kita? Ini soalan kepada Izzat ni. Dah geleng kepala dah. Masa Dina jawab dia macam aduh berdebar. Okay, 7 tahun mendirikan rumah tangga kan bersama dengan pasangan. Betul 7 tahun? Betul, 7 tahun. Betul, jangan silap. Betul. Kita duduk luar pula. Betul. Dalam tempoh 7 tahun ni, kadang-kadang lah orang kata orang lelaki ni dia jarang-jarang nak ingat tarikh-tarikh istimewa, momen-momen indah. Tapi kalau Izzat sendiri, maknanya isteri dah menguruskan anak, kadang-kadang menguruskan Izzat juga kan. Apa definisi ataupun bagaimana cara untuk Izzat adakan waktu berdua ataupun we time tu bersama dengan Mona? Okey, kalau diikutkan untuk kami berdua, we time tu ialah agak macam terhad jugalah sebab anak-anak ni masih kecil lagi kan. Kadang-kadang kalau kita nak keluar bersama, nak bercuti berdua bersama, kita mesti tinggal anak. Masa nak bawa juga anak-anak. Pernah tak pergi berdua? Pernah jugalah kita cuci masa kalau kita tinggalkan anak dekat kita tinggal pada ibu kan, ibu mertua. Lepas tu saya dan Mona pergi buat, tapi tu kita pergi atas dasar kerja jugalah. Tapi masa kerja itulah kita luangkan masa bersama. Contoh macam kalau dulu ialah tinggalkan anak di Malaysia, kita orang pergi buat show kat Singapura lah kan. Jadi kat situlah kita boleh we time bersama cuci kat Singapura itu. Gunakan masa tu sebaik mungkinnya. Okey. Wow. Tapi orang cakap kalau dah pasangan suami isteri ni, kalau ada we time tu, kalau dah keluar berdua, teringat-ingat pula dekat anak. Yalah betul.
Jadi sebersalah kita tak cukup we time lah kat situ. Ini luahan pendapat. Bukan, ini mungkin rata-rata macam tu lah kan. Mungkin Encik Fazli boleh kongsikan sedikit mengenai we time ni sebenarnya. Kita tahu ianya perlu, macam Fiza cakap tadi, sekurang-kurangnya 10 minit. Apa agaknya yang boleh dikongsikan? Menarik sekali sebab memang ada banyak kajian tentang keperluan meluangkan masa bersama di antara pasangan suami isteri. Saya petik satu kajian University of Minnesota, didapat kajian ini terhadap 47,000 pasangan. Nama pengkajinya Sarah Flood dan Kathy Genadik. Kajian dibuat selama 7 tahun, mendapati mereka pasangan yang meluangkan lebih banyak masa bersama, didapati mereka mendapat kegembiraan 2 kali ganda lebih berbanding dengan yang kurang masa bersama, dan didapati aktiviti yang dilakukan secara bersama disebut kat sini more meaningful and less stressful. Dan disebut bahawa sebenarnya pasangan yang ada anak dan tanpa anak lebih kurang je kemampuan untuk meluangkan masa bersama, kerana kajian itu mendapati pasangan yang bekerja, dua-dua bekerja, dibandingkan dengan seorang bekerja, dia dapati mereka meluangkan masa bersama lebih kurang sama. Cuma yang ada anak ni, dia dapati ada anak kecil ni mencabar sikit macam Izzat sebut tadi. Yang paling kurang masa bersama ialah yang ada anak 6 hingga 12 tahun. Tapi apa pun kita boleh plan lah, kita boleh rancang. Bukan sekadar mencuri masa, tetapi kita boleh cari jalan macam mana kehidupan kita dalam 6 bulan akan datang supaya ada sempat untuk kita bertemu dan berbual walau seketika lah ya. Ini yang nak kita kupas sebentar lagi, sebab kadang-kadang kalau kita cakap tentang we time ni, kita selalu bayangkan ataupun gambarkan aktiviti yang kita lakukan berdua 1 jam, 2 jam, 2 hari ataupun 3 hari. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti ataupun momen-momen yang boleh kita lakukan untuk kita luahkan perasaan atau kita kembalikan, semarakkan cinta lama kita walaupun 5 ataupun 10 minit begitu. Okey, tapi sebelum tu Fatin, kita dah dengar daripada Dinas, Izzat dan juga Cik Fazli. Kita nak dengar apa kata orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Semestinya sebab rasa bila dah kahwin ni macam dah susah nak ada time bersama. Lagi kalau dah ada anak, so selalu make sure kita ada masa untuk kami berdua. Semestinya kami akan ada masa bersama lah. Macam contoh, wife saya kerja pada weekdays. Saya curi masa di weekend macam tu. Sepanjang 16 tahun berkahwin, saya mematuhi kerap juga sehingga sekarang saya keluar berdua bersama suami. Dalam sebulan memang akan keluar 2 kali sekurang-kurangnya. We time bersama isteri adalah sangat penting. Kita nak elakkan apa-apa masalah-masalah seperti contohnya perceraian, masalah-masalah komunikasi. Kalau ada we time dengan suami, lagi merapatkan hubungan bersama, time-time dating dulu dan selalu macam time zaman-zaman kita berkawan lah. Bagi saya penting untuk ada me time lah dengan isteri, terutama bila dah ada anak kan. So kadang-kadang macam saya dengan isteri selalu sebab dua-dua kita suka aktiviti fizikal, aktiviti luar. Pergi jogging di pagi hari ataupun boleh pergi selepas pergi jogging kita boleh pergi makan bersama-sama di kala anak-anak masih tidur di rumah. Main board game, jadi tengok Netflix kat rumah, tengok wayang. Boleh masak bersama untuk keluarga. Saya lebih prefer untuk bawa isteri pergi makan lah. Memang dia suka makan. Jadi saya mungkin akan bawa ke kafe-kafe. Pernah juga macam cuma jalan dalam kereta je. So beli makanan dekat drive-thru. So kita pusing-pusing, tengok lampu. Itu dia. Fatin, sebenarnya kan kalau kita dengarkan tadi, ada macam-macam cara untuk kita create momen-momen indah ataupun waktu bersama tu. Ada yang beli makanan drive-thru tapi makan dalam kereta. Bersama. Tengok lampu. Yang penting ada waktu berdua tanpa anak-anak. Ini juga Cik Fazli, berbalik kepada apa yang Dinas katakan tadi. Dah tak boleh tengok movie, tunggu anak tidur, tengok TV bersama. Macam Izzat pula waktu bekerja berdua tu mereka akan cari waktu tu untuk bersama dengan isteri. Ini kita nak kongsikan. Kalau kata orang nak seribu daya tak nak seribu dalih. Ada dalam kalangan penonton-penonton kita yang mungkin pasangan mereka ni seringkali memberi helah dan macam-macam alasan
tak ada masa lah, tak ada kekangan kewangan dan sebagainya untuk elakkan waktu bersama pasangan. Macam mana kita nak kongsikan bahawa pentingnya waktu ini kita boleh berjimat, kita tak perlu pergi jauh, tak perlu dengan benda-benda yang mahal juga, boleh kita luangkan masa dengan pasangan kita. Pertama sekali, kita kena ada mindset bahawa pasangan kita ialah kawan baik kita. Ini ada fakta penting. National Bureau of Economic Research kat US buat kajian. Mereka yang menganggap pasangan mereka adalah kawan baik didapati 2 kali ganda juga lebih gembira dalam perkahwinan tersebut, dan mereka biasanya akan lepak hangout bersama kawan yang mana kawannya adalah juga kawan isterinya. Itu kan we time juga. We time juga. Maksudnya ini akan meningkatkan kegembiraan dan hubungan baik bila kita menganggap pasangan kita adalah kawan baik kita. Dan satu lagi kajian National Statistic dia kata kebanyakan pasangan di Amerika Syarikat mereka meluangkan masa 2 jam hingga 2 jam setengah every day, setiap hari, yang mana 1/3 adalah untuk menonton televisyen dululah. Sekarang kita tengok TV. Yang kedua adalah 30 minit untuk makan dan 20 minit untuk melakukan aktiviti dalam rumah. Tengok WHI. Ya ada WHI sama ya. Cukuplah itu sejam tu. Menarik. Kena tengoklah, suami kena tengok jugalah layan ya. Sekali kat sebelah sambil apa-apalah ya. Cuma saya ingat ini kalau ini statistiknya 1/3 adalah menonton TV bersama. Saya rasa cabaran terbesar ialah telefon pintar. Ia mengurangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama sebab saya rasa tak ada orang tengok telefon bersama-sama dengan kongsi satu telefon, masing-masing dengan gadget masing-masing. Dan saya ingat kita kena melihat bahawa ia tanggungjawab untuk meluangkan masa bersama sebab ini salah satu komitmen kita terhadap kebahagiaan. Dan memang terbukti dalam kajian di US pun ada banyak, iaitu perkahwinan akan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan lebih berbanding yang tak kahwin kalau dilakukan dengan betul. Dan antara benda yang kita kena buat ialah tiga benda, tiga investment lah ya, ganjaran. Yang pertama bukan ganjaran, apa ni, investment tu apa? Pelaburan. Yang pertama kena berkongsi masa. Yang kedua berkongsi jasa, masa sama-sama tolong benda. Dan berkongsi rasa. Masa kalau 3 ni kita buat, insya-Allah lah bahagia. Masa, rasa, jasa. Masa, jasa, rasa. Okey. Macam Izzat, kita nak tahu juga kalau lelaki ni sebelum bercinta bukan main. Ke mana-mana pun pergi pun boleh, kalau girlfriend nak buat facial pun boleh ikut dan sebagainya. Tapi lepas berkahwin tu mungkin caranya berbeza sedikit. Mungkin apa antara kengkangan daripada pasangan suami lah, apa orang kata khususnya untuk mengadakan we time ni? Selalunya macam lelaki ni lah, banyak benda dia selalunya dia simple sangatlah hidup dia kan. Kadang-kadang macam tadi cakap, perempuan ni complicated. Macam saya weekend pun saya belajar daripada isteri saya kan sebenarnya. Sebelum ni saya pun macam mana kan nak faham definisi ni sebenarnya masa bersama. Sebab yalah bila ikutkan kalau macam isteri saya, dia pun ada masa bila dah kami pun ada rumah selalu bersama kan, sebab memandangkan kadang-kadang sekarang ni belum musim PKP lagi pun banyak juga masa bersama je kan. Cuma bila dah banyak masa bersama, we time kadang kami nak cari juga me time pula kan. Jadi kat sini kadang-kadang kita cuba bahagikan apa yang kita, macam dia apa yang saya minat, apa yang dia minat, kita cuba bahagikan, cuba kongsi bersama. Sebab kadang-kadang tak semua yang benda yang saya minat dia minat. Contoh macam nak tengok TV bersama, dia kadang dia tak minat, dia cuba nak tengok, lepas tu kejap lagi dia apa nak buat bagi dia sama. Lepas tu dia kata, jomlah dia minat pergi facial macam orang dengan spa. Saya pula tak minat. Kalau saya pergi, saya pula duduk. Tapi walau bagaimanapun, masa bersama tu kita cuba maknanya bahagikan bersama-sama. Tapi kadang-kadang kata orang, bukan semestinya masa bersama tu kena sentiasa berborak, bercakap dan sebagainya. Keberadaan itu juga mungkin merasakan bahawa diri wanita itu rasa diri mereka dihargai, disayangi dan dicintai mungkin. Okey, Dinas. Okey, antara Dinas dengan pasangan, agak-agaknya lah, siapa yang lebih banyak mencipta momen ataupun waktu yang kreatif untuk adanya waktu berdua? Sama-sama kot. Sama-sama. Selalunya sebab kita sibuk dengan anak-anak, selalunya I think suami lah akan macam, dah lama kan kita tak macam tengok movie sama-sama. Last weeknya. Dah lama kan kita tak pergi holiday sama-sama. Tapi kalau boleh bawa anak-anak lah. Tapi I selalu ni cakap juga kat dia, no, okey, boleh dengan anak-anak, tapi lepas dengan anak-anak dengan kita pula.
Dia kena balance. Itu syaratnya. Syarat dia kena balance. Syarat dia kena balance. Dia tak boleh macam anak sahaja. Tapi I rasa yang initiate selalunya dia lah kot. Sebab kita busy dengan anak-anak. Okay, Encik Fazli, saya nak tahu macam mana agaknya kita selalunya taklah selalu mendapat pemahaman yang sama. Tapi bagaimana agaknya kita nak mengawal ataupun nak jaga emosi kita? Okeylah, kalau tak boleh me time, kadang-kadang lagi saya busy lah, saya itulah banyak alasan. Macam mana agaknya pasangan satu pihak lagi tu untuk menerima? Okey. Ya, langit tak selalu cerah. Bendung pagi ni. Agak bendung. Kita pun bimbanglah takut PKP kan. Alhamdulillah. Jadi apa kita boleh buat ialah kita tak boleh nak ubah orang dalam masa 24 jam selepas wanita hari ini, betul kan? Betul. Jadi apa kita boleh buat ialah kita wujudkan detik-detik saat-saat indah dan manis yang sementara sekejap, ya, seperti bergurau semasa makan, betul kan? Buat lawak, kongsi-kongsikan komedi kan? Kena jadi stand up comedian pula kan? Mungkin cubaan 5 kali tu tak ketawa pun kan? Teruskan ya, sebab lama-lama kadang-kadang pasangan kita jadi begitu, dia proses 3-5 tahun jadi begitu kan. Jadi untuk undur semula kita perlu mengambil usaha sikitlah. Dan saya percaya setiap usaha itu adalah amalan yang baik, dapat pahala insya-Allah kan. Dan saya ingat ada satu kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali diajak oleh seorang yang dihormati di kalangan orang Parsi. Orang Parsi ajak makan kat rumah dia. So baginda Rasulullah sallallahu kata, kalau aku boleh, adakah diajak seorang ataupun dengan wife sekali? Dengan Aisyah, tak silap saya pada waktu tersebut. So dia kata nak ajak Rasulullah seorang saja, mungkin ada discussion tertentu. Rasulullah SAW kata, kalau tak isterinya tak boleh ikut sekali, dia tak ikut. Dia tak pergi, tak menerima undangan tersebut. Jadi maksudnya, suami, pertama sekali suamilah kena ambil tanggungjawab untuk bahawa kenalah meraihkan perkahwinan dengan mengambil tanggungjawab dan menetapkan polisi bahawa dia perlu meluangkan masa bersama, dan baginda Rasulullah SAW committed untuk meluangkan masa bersama dengan isteri-isteri baginda. Jadi dan biasanya sebut pasal we time ni, biasanya memang ada kajian kat Brigham yang University dan Colorado University, dia kata perempuan lebih mengambil berat tentang quality time together berbanding lelaki. Memang betul. Dan apa maksud quality time together disebut specific talking together. Tapi lelaki ni kadang-kadang itulah dia nak hang out dengan kawan sebagainya. Cuma dia kata kajian yang selepas itu oleh Journal Sex Research, dia buat kajian, pasangan yang kurang bercakap didapati kurang melakukan hubungan seks yang berkualiti. So suami kena dengar kajian ini, kena banyak bercakap, luangkan masa dengan More isteri. talking, less texting. Oh yes, betul. Dah panas nampaknya. Kita bercakap dalam konteks ni tadi kan. Kita dalam konteks ni, kita yang cipta momen tu, tak kira di mana kita boleh lakukan. Kadang-kadang kita seringkali menjadikan alasan, ada anak kecil lah, tak cukup masa lah. Kalau kita lihat ibu bapa ataupun generasi terdahulu dengan tidak adanya evolusi ataupun peredaran masa yang seperti gadget dan sebagainya, mereka mempunyai banyak masa untuk mereka luangkan bersama. Kurang masa juga untuk diluangkan bersama dengan kawan-kawan. Berbalik kepada tanggungjawab seorang suami tadi, kalaulah boleh pergi main futsal, main badminton ataupun main apa sahaja aktiviti bersama dengan rakan-rakan, apa salahnya kalau waktu itu kita ajak isteri kita? Bagaimana Dina? Setuju tak? Setuju. Sebenarnya banyak juga aktiviti yang macam for instance my sister-in-law dengan my brother. Diorang memang rajin buat aktiviti together tau diorang ni. Main badminton sama-sama, main ping-pong sama-sama. Ada je lah. Sekarang ni my sister-in-law is pregnant. So dia bawa juga bini dia. Tapi jadi supporter, jadi pom-pom girl. So I think it's sweet dan I rasa macam benda tu boleh dilakukan, bukannya tak boleh. Malu ke nak bawa bini kan? Apa salahnya? Pergi gym pun mungkin kalau isteri tak buat aktiviti tu, tengok je. tapi tengok. Bukan tahu. Betul, bagi air. Sekarang kena sanitize. Okey, macam Izzat sendiri, apa agaknya momen-momen selain daripada orang kata keluar pergi orang kata pusat membeli belah dan sebagainya, di rumah sendiri, antara we time Izzat? Bagi saya perkara yang paling saya nampak paling bermakna, yang paling berharga lah. Kalau kita boleh sembahyang Jumaat sama-sama, itu adalah we time yang bagus juga. Sebab kadang-kadang bila kita dah
kurang berbual. Tapi bila masa kita berjumpa, kita sembahyang bersama-sama, kita rasa masa tu kita jadi complete sikit, jadi rapat sikit. Itu antara salah satu yang saya rasa perkara yang terbaik. Dan macam mana lagi satu ialah kalau contoh kalau kita sibuk dengan kalau zaman sekarang ni kan kata sibuk dengan apa teknologi, kita mainlah PUBG sama. Oh, cuma partner. Lawan sama. Tapi salah saya tak tahu main macam mana. Saya bagi contohlah kan. Tapi mungkin kita boleh create satu perkara yang mudah macam pernah yang dikongsikan oleh tadi salah seorang daripada orang ramai tadi. Katanya jogging bersama-sama pun waktu bersama-sama. Tapi kalau dalam rumah tu contohnya kalau kita boleh selain pada main board game, kalau isteri masak, apa salahnya anak-anak di depan, suami datang temankan, peluk isteri pada belakang. Oh, sweetnya. Tolong potongkan nanti dia kata ni lain macam ni. Dia akan masuk dekat kitchen tapi dia akan tanya je, you want any help? Courtesy. Okay. Of course kita akan cakap tak apa ya. Nanti kalau tengah buat live kan macam mana? Nanti tak jadi masak pula. Okey. Cik Fazli, macam mana ni? Sebab kalau kita lihat daripada kajian-kajian yang dikongsikan oleh Cik Fazli menunjukkan bahawa pentingnya ada waktu berkualiti dalam kalangan pasangan ini, waktu bersama dan juga berdua. Tetapi apa yang kita nak kongsikan kepada penonton kita, kurangkan daripada memberi alasan tetapi mungkin kita boleh lakukan usaha untuk kita cari waktu-waktu yang sesuai untuk berdua ini, Cik Fazli. Ya, sudah tentu dalam hidup kita ada benda yang kita tak boleh kawal, iaitu persekitaran, hujan, wabak dan sebagainya. Itu bukan kawalan kita. Yang kita boleh kawal ialah dia itu zon luaran yang tak boleh kawal. Kemudian ada zon yang kita boleh pengaruhi. Ya, zon yang pengaruhi dekat sikit, iaitu orang di sekeliling kita. Kita boleh pengaruhi. Kalau orang itu tak suka, kita boleh pengaruhi dia untuk suka. Orang itu tak pandai, kita boleh pengaruhinya untuk belajar, betul? Ini di sekeliling kita, pasangan kita, anak-anak, ahli keluarga, ipar dua, ini kita boleh pengaruhi. Tapi yang kita perlu, kalau nak berubah, kita kena ubah ini dulu. Itu zon kawalan kita. Zon kawalan kita adalah kemahiran kita, decision kita, fikiran kita, emosi kita, sikap kita, pengetahuan kita. Ini kita boleh pelajari, kita boleh improve, kita boleh perbaiki. Kalau tak tahu, kita belajar dulu. Kalau tak pandai, kita yang latih dulu. Kalau tak faham, kita faham dulu. Kalau tak selesa, kita ubah mindset. Kalau rasa tak best, kita ubah sikap. Semua kat sini. So, kalau kita ubah zon kawalan kita dulu, tanpa menyalahkan orang, complaining orang, kita blaming orang lain. Kalau kita start hidup macam tu dan kita tak boleh buat apa-apalah. So start dulu, bermula dulu dengan apa yang kita boleh kawal terlebih dahulu. Bila kita improve, kita perbaiki sikap kita, mindset kita, cara bercakap kita, pengetahuan kita, apa yang best, maka mudah kita mempengaruhi orang lain. Zon kawalan pengaruhi kita. Lama-lama zon kawalan membesar, zon pengaruh membesar dan kuasa kawalan terhadap hidup kita lebih baik. Jadi kalau kita boleh mengambil inisiatif terhadap kebahagiaan dan kegembiraan kita dengan syarat kita mulakan dalam diri kita. Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah apa yang kamu dapat melainkan kamu ubah apa yang kamu ada terlebih dulu dalam diri kamu terlebih dahulu. Okey, macam Dinas, mungkin penonton di luar sana, masalah anak ini menjadi kengkangan. Kalau Dinas sendiri, apa yang boleh dikatakan untuk kita selesaikan? Masalah anak tu bagi Dinas tak, diorang memanglah ada diorang punya perangai diorang masing-masing. Tapi kita memang sebagai ibu, kita memang nak make sure everyone is happy. Semua dalam keadaan selesa, semua happy dan tak ada buat perangai. Jadi bagi Dinas is not a problem so much. Dinas rasa benda tu kita boleh overcome dengan macam-macam cara as a mother. But sekarang ni lah waktu yang dia rasa sangat bahagia adalah bila kita penat masak. Lagi-lagi waktu PKP ni kan. Kita dah masak, lepas tu diorang makan ramai-ramai dan diorang suka makanan kita. Oh, yang itu paling bahagia sekali. I rasa macam dah tak ada masalah dah. Mudahnya perempuan. Rasa dihargai. Okey. Di penghujung perbincangan kita ni, Izzat juga mungkin boleh kongsikanlah kepada suami-suami, bakal-bakal suami yang sedang menonton ketika ini. Kadang-kadang jadi orang lelaki ni, mungkin orang lelaki kena mulakan juga langkah pertama. Ya, betul. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni dia lebih sensitif. Jadi dia suka detik-detik indah, momen surprise dan sebagainya. Tapi sebagai seorang lelaki, apa peranan yang perlu dilakukan untuk adakan we time bersama ini? Okey, sebagai seorang lelaki, kita sebenarnya mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi kita pun perlu banyak juga belajar. Macam contoh tengok rancangan wanita hari ini pun dah banyak juga perlu kita belajar. Dari segi perhubungan kita antara kita bukan saja dengan keluarga,
dengan masyarakat. Selalunya apa yang tindakan kita lakukan dalam kehidupan kita ni mempengaruhi apa yang terjadi selepas itu. Jadi jika kita inginkan kehidupan yang lebih bahagia ataupun kehidupan yang lebih sejahtera, harmoni, kita belajarlah apa yang patut kita belajar. Macam contoh macam saya belajar ini belajar kat ni. Kalau we time ni kan. Nanti balik saya cuba buatlah. InsyaAllah. Alright, sedikit daripada Cik Fazli, ringkasan. Ya, bagi Muslim, kita diajar untuk berbuat baik. Yang pertama, yang paling dekat mak ayah. Lepas tu pasangan kita, lepas tu anak-anak. Bila kita berusaha untuk buat sehabis baik, setiap aktiviti, setiap usaha adalah mujahadah, ada nilai di sisi Tuhan, ada ganjaran di dunia dan di akhirat nanti. So, tak pernah rugi. Walau dapat, tak dapat, still kita akan dapat kebahagiaan dengan syarat kita buat dengan unconditional. Buat tanpa syarat. Maka keikhlasan itu sendiri akan membahagiakan kita, tak kira apa respon orang di depan kita. InsyaAllah. Saya kira satu rumusan yang cukup melengkapkan perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa tentang 3 S tu, rasa, jasa dan juga masa. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih Dinas, Izzat dan juga Cik Fazli di atas perkongsian itu tadi. Kita kena pastikan kita ubah diri kita sebelum kita nak ubah orang lain. Untuk kita adakan waktu berkualiti, waktu yang sangat-sangat indah bersama dengan pasangan kita. Walaupun di mana sahaja, bukan sahaja keluar tapi dalam rumah pun boleh. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini.